Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Januari bersama saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama pagi ini. Proses penamaan calon PRK Kimanis berjalan lancar. Cubaan seluduk 42 kereta mewah tumpas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mematahkan cubaan menyeludup 42 buah kereta mewah bernilai lebih 10 juta ringgit termasuk cukai. Pengarahnya Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha menerusi satu kenyataan berkata, semua kereta terbabit dirampas dalam serbuan ke atas sebuah gudang kemarin. Menurutnya, serbuan itu adalah susulan pemeriksaan oleh pihaknya ke atas sebuah premis jualan kereta. Katanya siasatan awal mendapati syarikat terbabit gagal mengemukakan dokumen mengenai bayaran cukai ke atas semua kenderaan berkenaan. Seorang individu turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 75 Akta Kastam 1967 kerana memindah barangan berduti daripada kawalan kastam tanpa kebenaran dan kelulusan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan melaksanakan kaedah mencegah dan mendidik sebelum penguatkuasaan sepenuhnya penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS yang mula diwajibkan pada 1 Januari lalu. Ketua Pengarah JPJ Datuk Seri Syahrudin Khalid berkata, untuk peringkat awal pihaknya akan memberi nasihat kepada pemandu kenderaan persendirian yang tidak mematuhi arahan selain mengumpul maklumat serta data penggunaan CRS bagi tujuan statistik dan laporan kepada Kementerian Pengangkutan. Dan pendekatan ini sekurang-kurangnya 6 bulan. Daripada sekarang sampai Jun kita akan buat pendekatan secara soft landing. Maksudnya memberitahu publik supaya dia kena pakai. Kalau bawa kanak-kanak yang certain age yang bawah 12 tahun kan, dia kena pakai child seat. So kita ringkas kata enforcement dilaksanakan tetapi melalui pendekatan pendidikan dan pencegahan. Ya? Mungkin saman tak keluar lagi lah. Penggunaan CRS diwajibkan bagi mengurangkan kadar kematian kanak-kanak dan bayi akibat kemalangan. Langkah itu susulan statistik yang membimbangkan apabila sebanyak 1,559 kematian dicatatkan membabitkan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun dari tahun 2007 hingga 2017. Datuk Seri Syahrudin ditemui selepas merasmikan stesen ketiga JPJ di kawasan Rehat dan Rawat RNR, Paguh Arah Selatan di Paguh Johor. Stesen yang disumbangkan PLAS Malaysia Berhad itu bertujuan untuk meningkatkan tahap keselamatan di lebuh raya dan memudahkan pengguna membuat aduan berkaitan kesalahan jalan raya. Hadir sama Pengarah Urusan PLAS, Datuk Azman Ismail. Pada majlis itu, JPJ turut menerima sumbangan 6 kereta pelbagai guna jenis Honda CR-V dan 2 Proton Inspira daripada PLAS untuk kegunaan rondaan di sepanjang lebuh raya. Hakim Kanan Mahkamah Session boleh dilantik untuk mendengar kes di Mahkamah Tinggi. Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat berkata, khusus bagi kes berkaitan keluarga seperti penceraian yang tiada pertikaian membabitkan bukan Islam. As an example, in the High Court Kuala Lumpur, the judge handling the divorce cases are so overwhelmed with the volume that sometimes she say, because I think you understand that the judge would sometimes deal with the chamber matters first in the morning and thereafter go to the open court to deal with the trial. So the divorce, the family court in Kuala Lumpur, the workload is so high that sometimes at once she has still, she hasn't finished with the chamber matters yet, whereas parties are waiting in the open court for the open court trial. Beliau berkata demikian dalam sesi ramah mesra bersama pengurusan tertinggi dan editor agensi media tempatan di Istana Kehakiman Putrajaya. Hadir sama pengurus besar berita dan hal ehwal semasa rangkaian televisyen media Prima Berhad, Wan Sabariah Syekh Ali. Tambahnya, pelantikan Hakim Kanan Mahkamah Session untuk mendengar kes berkaitan keluarga itu mengguna pakai Seksyen 2 Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Menurut Tan Sri Tengku Maimun, langkah berkenaan bertujuan mengurangkan jumlah kes
serta beban tugas Hakim Mahkamah Tinggi sekaligus meningkatkan kecekapan Hakim Mahkamah Session. Sebagai permulaan, Hakim Terbabit akan mendengar kes yang tiada kaitan pertikaian, namun mereka juga akan dihantar menjalani khusus asas mengenainya. Dalam pada itu, Tan Sri Tengku Maimun menjelaskan beberapa fokus utama ditekankan untuk memperkasakan institusi kehakiman pada tahun ini, antaranya reformasi kehakiman dan kecekapan hakim. Perkara itu akan diumumkan sempena opening of the legal year 2020 pada Jumaat depan. Proses penamaan calon pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis Sabah berjalan lancar sebaik dibuka tepat 9 pagi tadi. Difahamkan beberapa calon telah mengemukakan borang pencalonan. Dan untuk perkembangan lanjut langsung bersama wartawan Safwan Sawi di Dewan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun Banir Beaufort. Baik, Safwan, silakan dengan laporan penuh anda. PRK Parlimen P176 Kimanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Yanti dan juga penonton buletin pagi ketika ini. Beginilah keadaan suasana untuk proses penamaan calon yang telah pun diumumkan oleh pengurus pilihan raya, pegawai pengurus pilihan raya bagi kawasan Parlimen Kimanis Jupri Etok yang telah pun diumumkan di luar Dewan tadi pada pukul 9 telah pun membuka pintu masuk bagi calon-calon yang ingin bertanding di kawasan Parlimen P176 Kimanis ini. Dan untuk pengetahuan anda, calon pertama yang menghantarkan borang mereka daripada Parti Barisan Nasional telah pun menghantarkan calonnya iaitu Datuk Muhammad Alamin yang juga Ketua UMNO bahagian Kimanis pada pukul 9:09 pagi tadi menghantarkan borang, menyerahkan borang pencalonannya di pusat penamaan calon Dewan Datuk Seri Panglima Haji Dun Banir ini. Dan selesai sekitar pukul 9.28 itu untuk Datuk Muhammad Alamin. Manakala selepas beberapa minit kemudian 9:09 9.13 pula calon daripada Parti Warisan Datuk Karim Bujang, calon yang kedua menyerahkan borangnya untuk PRK Kimanis ini. Dan beliau beberapa minit selepas itu selesai menyerahkan borang pencalonan sekitar pukul 9.35 pagi tadi. Dan untuk pengetahuan anda, kelihatan hanya 2 calon sahaja yang setakat ini telah pun menghantar penyerahan borang pencalonan mereka, dan selepas itu akan ada dibuka sesi bantahan sekiranya ada bantahan bagi parti-parti ataupun calon yang bertanding. Dan untuk pengetahuan anda, sekitar Dewan Pusat Penamaan Calon, alhamdulillah keadaan cuaca baik dan penyokong-penyokong juga dikabarkan dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, berjalan lancar untuk meraihkan demokrasi Parlimen P176 Kimanis ini. Dan ketika ini kedua-dua calon sedang masih lagi berada di dalam Dewan. Dan kalau anda dapat saksikan di belakang saya ini, para wartawan-wartawan daripada seluruh Malaysia, daripada banyak, ada yang datang dari Kuala Lumpur dan ada juga media daripada tempatan Sabah sendiri bagi memastikan liputan terbaik untuk anda semua penonton buletin pagi di luar sana untuk PRKP 176 ini. Dan kalau anda dapat saksikan di sebelah saya sini pula adalah petugas-petugas SPR yang masih lagi giat bekerja, bertugas, bertungkus lumus menantikan calon mana lagi yang akan tiba, calon mana lagi yang akan bertanding untuk PRKP 176 Kimanis ini. Dan kita akan kembali sekali lagi kepada anda insya-Allah dalam buletin terkini nanti untuk pengumuman calon manakah yang akan bertanding dan akan diumumkan oleh pegawai pengurus pilihan raya kawasan Kimanis ini. Jupri Etok akan mengumumkannya di luar Dewan nanti selepas selesai proses penamaan calon sekitar pukul 10 nanti. Dan itu saja yang dapat saya bawakan. Dan info trivia, jadi kepada Yanti, kalau ada masa nanti boleh datang ke Sabah ataupun Kimanis, kita sama makan ambuyat nanti, okey? Baik, PRK Kimanis Safwan Zawi, kembali ke Sri Pentas.
Itu ya bisa jua. Boleh bah kalau kau, Safwan? Baik, sementara itu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 14 borang pencalonan bagi PRK Kimanis sudah terjual semalam. Pengerusi SPR Datuk Azizan Harun berkata setiap satu borang dibeli oleh calon Parti Warisan Sabah, Barisan Nasional BN, Parti Bersatu Sabah PBS dan selebihnya calon persendirian. Beliau juga mengulangi jaminan ketelusan proses sepanjang PRK berlangsung. Pihak SPR tak pernah menyeleweng. Dan saya boleh beri jaminan 110% bahawa SPR tidak akan menyelewengkan apa-apa keputusan mengenai kecekapan petugas. Tambahnya, calon turut dinasihatkan untuk patuh peraturan yang diperuntukkan dan turun lebih awal bagi mengelak insiden tidak diingini berlaku. Beliau berkata demikian selepas meninjau pusat penamaan calon di Dewan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun Banir. Ditanya mengenai pemilihan Dewan Berkenaan yang juga dijadikan sebagai pusat penjumlahan undi di luar kawasan Parlimen Kimanis, jelasnya ianya atas faktor keselamatan dan kelicinan perjalanan sepanjang proses PRK yang sudah diteliti oleh pihaknya bersama pihak polis. Projek naik taraf untuk membesarkan lapangan terbang Sandakan adalah bukti janji kerajaan dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan 11 Mei lalu, bukan janji kosong. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata, pelancaran pelaksanaan projek itu membuktikan kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan. Dan usaha seumpama ini merupakan satu langkah yang harus kita alu-alukan dengan peruntukan sejumlah 80 juta lebih ringgit telah pun disediakan untuk merealisasikan pembangunan extensions of the runway of Airport of Sandakan dan juga kemudahan facilities yang lain. Dan saya dipahamkan oleh Menteri Pelancongan dan juga mungkin insyaAllah Menteri Kewangan akan bantu dari segi kewangan dia. Beberapa lapangan terbang dilihat yang berpotensi meningkatkan kapasitinya. Datuk Seri Muhammad Syafiee ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembesaran Lapangan Terbang Sandakan semalam. Menurutnya, kerjasama antara kerajaan negeri dan pusat akan membolehkan ekonomi Sabah terus dipertingkatkan. Projek naik taraf lapangan terbang dengan kos 80.9 juta ringgit itu melibatkan pemanjangan landasan daripada 2,133 meter kepada 2,500 meter. Juga yang akan dinaik taraf kawasan meletak pesawat dan laluan teksi. Timbalan Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Lieutenant Jeneral Datuk Seri Akbar Abdul Samad dilantik Panglima TUDM yang ke-19 buka kuasa semalam. Beliau menggantikan Jeneral Tan Sri Afeni Buang yang telah dilantik Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM ke-21 yang baru. Upacara pemakaian pangkat jeneral disempurnakan Tan Sri Effendi di Pangkalan Udara Subang, Selangor. Selain itu, beliau turut menyerahkan tongkat kuasa Panglima TUDM kepada Datuk Seri Akbar dalam majlis serah terima tugas jawatan nombor 1 TUDM itu. Datuk Seri Akbar, 58 tahun, merupakan bekas pelajar Maktab Tentera Diraja Sungai Besi dari 1978 sehingga 1980. Anak kelahiran Johor itu telah menjalani kursus penerbangan khasas pada 1983 di TUDM Alustar, Kedah selama kira-kira setahun dan merupakan pengambilan pertama yang dilatih menggunakan pesawat Pilatus PC-7. Kejayaan awal sebagai seorang juruterbang pejuang operasi telah membawa beliau berkhidmat di beberapa skuadron operasi TUDM sejak 1985 hingga 1999. Waktu solat subuh di Negeri Sembilan ditambah 8 minit berbanding takwim solat sedia ada berkuat kuasa Isnin depan. Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Datuk Muhammad Yusof Ahmad berkata, keputusan untuk melaksanakan perkara itu telah mendapat persetujuan daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan perubahan itu berdasarkan ketetapan menggunakan parameter altitude matahari 18 darjah di bawah ufuk dalam menentukan waktu subuh. Menurut Datuk Muhammad Yusof, keputusan itu selaras ketetapan dalam mesyuarat jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia pada 20 hingga 21 November 2019. Tegasnya, selaras dengan perubahan itu, semua masjid dan surau di seluruh Negeri Sembilan hendaklah menggunakan azan subuh mengikut perubahan yang telah ditetapkan.
Subang Jaya di Selangor menjadi lokasi perintis penggunaan teknologi 5G. Melaluinya, seluruh kawasan itu diaplikasikan melalui penggunaan lampu trafik pintar, parkir pintar dan keselamatan serta pengawasan pintar. Ia dijayakan dengan kerjasama Telekom Malaysia Berhad TM dan Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ. Pelaksanaan dibuat di SS15, salah satu kawasan di bawah seliaan MPSJ. Tinjauan di kawasan komersial SS15 mendapati terdapat kamera litar tertutup CCTV berteknologi tinggi bagi memantau parkir dan aliran trafik di bawah projek percubaan yang dicadangkan. Projek dibangunkan dengan kepintaran buatan AI serta integrasi daripada kumpulan tindak balas kecemasan TM. Melalui kaedah ini, bantuan dapat dihantar secepat mungkin semasa sebarang situasi kecemasan. Untuk tindak balas proaktif, analisis berdasarkan situasi sebenar kejadian turut dilakukan. Boleh cepat tangkap pencuri itulah. So okey juga macam tu. Penyelesaian parkir pintar pula mampu mengurus pemantauan tempat letak kenderaan dengan memaklumkan pemandu ruang kosong yang ada. Kira bagus jugalah cadangan itu. Kalau untuk keselamatan pengguna kan, yang kena kebanyakan ada kena ragut ke apa kan. Untuk itu bagus untuk diperluaskan kan, bukan untuk dari kawasan yang dekat kawasan-kawasan yang dipanggil bank ke apa kan, supermarket. Bagi penyelesaian lampu trafik pintar, memprogram lampu isyarat untuk memberi maklum balas kepada data masa nyata menerusi kamera dan sensor berdefinisi tinggi dapat memperbaiki aliran trafik dan mengurangkan masa pegun di lampu merah. 12 Disember lalu, satu memorandum kerjasama MOC ditandatangani oleh TM diwakili Ketua Pegawai Eksekutif TM1 Ahmad Taufik Omar dan Yang di-Pertuan MPSJ Nuraini Roslan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan kerancakan persiapan skuad badminton negara menghadapi kejohanan Pro-2 Malaysia Masters dikejutkan dengan penarikan diri pemain perseorangan wanita Sonia Chia. Kecederaan saat akhir yang dialami Sonia menyaksikan tempatnya bakal diisi Goh Jin Wei. Persatuan Badminton Malaysia BAM mengumumkan penarikan diri perseorangan wanita Sonia Chia dari saingan Pro-2 Malaysia Masters selepas disahkan mengalami kecederaan hamstring, sekaligus memberi ruang buat Goh Ji Wing yang sebelum ini berada dalam senarai simpanan untuk kembali beraksi. Ia penampilan pertamanya sejak Jun lalu selepas mengalami masalah kesihatan. I didn't put any expectation on myself because I don't really fully recover, but I think it's a good platform for me to assess how my body is recovering, so after this tournament I can train what is the weakness. Hadir dalam program khidmat Koperasi SR bagi saingan Pro-2 Malaysia Masters semalam, pemain berusia 20 tahun itu mengakui gembira dengan peluang untuk kembali beraksi lebih-lebih lagi di hadapan penyokong sendiri. Mengakui masih dalam fasa pemulihan, tekad Jin Wei mahu mencari rentak selepas berehat selama 7 bulan dari kejohanan kompetitif. SMK Sri Hartamas Kuala Lumpur menerima kehadiran istimewa bekas pelajar mereka, Jin Wei, yang mengedarkan 120 keping tiket perlawanan bagi saingan yang bermula Selasa ini. Ini pula bekas Ketua Jurulatih Skuad Bola Sepak Bawah 23 tahun negara, Frank Bernard, diberi kepercayaan untuk mengendalikan pasukan UiTM FC untuk saingan Liga Super musim ini. Dengan kepercayaan yang diberi oleh satu-satunya pasukan universiti tempatan dalam Liga Super itu, Bernard perlu memastikan pasukan itu kekal dalam saingan Liga Super bagi musim 2021 nanti. Majlis memperkenalkan Ketua Jurulatih dan Barisan Kejurulatihan UiTM FC berlangsung semalam yang turut dihadiri Presiden UiTM FC Profesor Dr. Azizan Abdullah dan Ketua Penolong Setiausaha Kanan Unit Sukan Kementerian Pendidikan Dr. Pekan Ramli. Bernard diberi tanggungjawab besar bukan sahaja perlu kekal dalam saingan Liga Super untuk musim 2021, malah perlu berada dalam kelompok 8 pasukan terbaik dan beraksi dalam Piala Malaysia musim ini. Justru jurulatih yang pernah mengendalikan skuad bawah 23 tahun negara pada tahun 2015
hingga 2017 itu, kini giat memilih barisan terbaik pemain yang bakal menyarung jersey UiTM FC musim 2020. I will find the system to play with this team. About weaknesses, there is a couple of things which is more to work on, and there's also things which are already good. Pemilihan Bernard menyaksikan UiTM FC muncul pasukan institusi pengajian tinggi pertama yang menerima bimbingan jurulatih asing. Kita rasa dia paling sesuai untuk melatih pemain UiTM FC, dan kita menjangkakan bahawa dengan adanya Prime Bernard ini dia dapat meningkatkan lagi prestasi pemain UiTM, dan insyaAllah kita akan try sebaik mungkin untuk bersaing dengan pakangan hebat dalam Super League. UiTM yang menamakan kempen di tempat kelima pada saingan Liga Perdana musim lalu akan membuka tirai Liga Super musim ini menentang Melaka di Stadium UiTM Shah Alam pada 29 Februari depan. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Azlianti Ibrahim. Assalamualaikum dan salam hormat.